Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, ini merupakan kitab pertama yang saya beli semasa di awal pengislaman saya, tidak lama selepas saya memeluk agama Islam. Tajuknya La Tahzan, ya, jangan bersedih. Dan lebih kurang 10 tahun saya teruskan minat membaca saya, dan kini telah pun ada sebuah mini library. Kenapa saya berminat untuk membaca? Sebab daripada membaca itu saya dapat menggali ilmu. Dan kita bukan sahaja membaca, tetapi yang paling penting adalah kita teruskan belajar dengan berguru. Tetapi dengan membaca, kita dapat menambahkan lagi kefahaman ke atas apa yang telah kita belajar. Jadi cita-cita saya bukan sahaja untuk membaca, tetapi malahan saya ingin juga membuat penulisan. Sebab penulisan itu adalah sesuatu yang dapat kita kekalkan. Penulisan itu adalah kita mampu menyampaikan pemikiran kita dan disampaikan kepada generasi seterusnya. Ya, sabda Nabi SAW yang bermaksud apabila matinya seorang anak Adam hanya meninggalkan 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, doa daripada anak-anak yang soleh. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Jadi kita nak memulakan penulisan, bagaimana? Hari ini saya bersama dengan seorang doktor, seorang penulis, seorang pendakwah, seorang yang sangat hebat. InsyaAllah, siapakah dia? Jom ikut saya. Baik, alhamdulillah, sahabat-sahabat semua, bersama dengan saya pada hari ini iaitu Dr. Zulkifli Khair. Apa khabar, Doktor? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, sihat ya, Doktor? Alhamdulillah, sihat. Baik, sahabat-sahabat semua, Dr. Zulkifli merupakan pensyarah kanan di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan di UTM Skudai, Johor, ya, Doktor. Tapi daripada saya memperkenalkan Doktor, rasa afdalnya Doktor memperkenalkan diri sedikitlah kepada sahabat-sahabat kita. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara saya. Nama saya Zulkifli Khair. Saya dilahirkan di Muar dan sekarang ini tinggal di Johor Bahru. Saya tinggal di Johor Bahru, saya rasa usia saya umur 13 tahun. Jadi agak lama lah. Saya sekarang ini bertugas di UTM sebagaimana disebutkan tadi. Walaupun sebelum ini saya pernah bertugas sebagai guru di 2 buah sekolah berasrama penuh. Kemudian saya berhenti dan lebih kurang 10 tahun saya bekerja sebagai apa dipanggil freelance writer dan juga freelance training consultant. Lepas tu saya terbuat PhD dan terhabis PhD. Alhamdulillah. Dan kemudian entah macam mana saya diserap masuk ke dalam UTM sampai sekarang. Jadi setakat ni saya baru 5 tahun di UTM. Alhamdulillah. Tapi itulah sedikit berkaitan dengan doktor. Sebenarnya Dr. Zulkifli ini merupakan seorang yang saya hormati, seorang yang saya sanjungi. Saya mengenali beliau di awal semasa perpindahan saya ke Johor Bahru. Ya. Dan doktor ni seorang pensyarah kanan, seorang doktor. Tapi yang saya kagum dengan beliau apabila ada apa-apa usaha dakwah ataupun yang memerlukan sukarelawan. Inilah antara orang pertama yang akan memasukkan nama. Jadi kadang-kadang kami pun macam segan lah kan nak panggil doktor buat kerja sukarelawan, tapi inilah biasanya doktor dia akan bertanyakan kenapa tak panggil saya, macam tu kan. Tapi doktor ala kulli hal, terima kasih kerana sudi ya datang ke studio Nasihat Mu'allaf yang tidak seberapa ini. Sama-sama. Kan. Baik, bersama dengan doktor, kenapa Nasihat Mu'allaf menjemput Dr. Zulkifli bersama kita pada hari ini? Kerana saya nak gali ilmu daripada doktor.
nak gali ilmu daripada bidang penulisan, ya, bagaimana doktor berkecimpung dalam benda ni, nak ambil pengalaman doktor. Kan? Mungkin ada info-info ataupun ilmu yang dapat kita berkongsikan bersama dengan sahabat-sahabat kita yang menonton nasihat mu'alaf ini, insya-Allah. Okey. Dr. Zulkifli juga merupakan, seperti yang saya sebutkan awal tadi, beliau merupakan seorang penulis, kan. So bukan satu dua karya yang pernah dihasilkan oleh beliau, malahan banyak, ya. Antara karya-karya ataupun penulisan yang pernah dihasilkan oleh Dr. Zulkifli pernah menjadi bestseller, antaranya yang 2 buku yang ada bersama dengan saya ni lah. Ini tajuknya Lock In Iman, Lock Out Syaitan, okey, terbitan PTS Publishing House. Ya, doktor cuba cerita sedikit pasal buku ni, doktor. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara Ridwan. Bagi saya kalau nak gali ilmu kena ikut 5-10 ciri lah 10 ciri Okey, masa kita yang singkat ni Tapi ala kulli hal saya akan berkongsi sikit sebanyak. Okey, pertama tentang buku ni buku ni sebenarnya adalah suatu bentuk penjenamaan semula sebenarnya daripada 2 buku yang diterbitkan sebelum ni, iaitu Login Online dengan Tuhan, online dengan Tuhan, yang telah dijenamakan semula menjadi Login Iman. Okey, kemudian Offline dengan Syaitan yang telah dijenamakan semula menjadi Logout Syaitan. Okey, jadi alhamdulillah online dengan Tuhan sebelum ni pernah 7 kali cetak, dan offline dengan Syaitan pernah 5 kali cetak. Okey, saya juga ada beberapa buku yang lain, antaranya adalah buku haji. Ada 3 buku haji yang ditulis bersama dengan almarhum ayah saya, dan juga ada satu buku tu dengan ada 3 buku haji, dan kemudian ada juga novel kanak-kanak bersama isteri saya, dan juga ada juga buku akademik, buku ilmiah dengan beberapa kawan yang lain dan itu sikit sebanyaklah. Untuk buku ni, kalau saya nak khusus buku ni, Login Iman ni dia sebenarnya satu bentuk buku santai sebenarnya yang saya tulis untuk awam, supaya kita melihat bahawa pentingnya untuk kita berlogin dengan Tuhan dan berlogin ataupun online dengan Tuhan, itu benda yang amat penting. Jadi dalam masa yang sama juga saya cuba gunakan beberapa istilah ataupun jargon internet ataupun IoT, okey, seperti online, offline, delete, apa lagi dan sebagainya, supaya dia dekat dengan pembaca yang biasa dengan istilah-istilah tersebut. Tetapi walaupun saya juga berkongsi juga, macam contoh saya berkongsi tentang beberapa laman web yang harus kita hati-hati. Sebagai contoh, ada saya kongsi kat situ ialah answeringislam.com. Kita tak dapat nafikan, ada sesetengah perkara kita nak tahu tentang Islam, kita type dalam internet. Betul. Tetapi jawapan dia bagi oleh pihak yang tak sepatutnya lah untuk menjawab. Dan antaranya laman web tersebut ialah Answering Islam. Jadi Answering Islam ni harus faham, walaupun nama dia cantik, walaupun nama dia menarik, tetapi jawapan-jawapannya adalah jawapan-jawapan yang bagi saya tidak bersumberkan pada Al-Quran dan Sunnah, dan ada unsur-unsur yang mahu menyeleweng dan menjatuhkan imej Islam. Itu antara benda-benda yang saya timbulkan. Kalau macam syaitan juga, kalau sebelum ni offline dengan syaitan, ataupun sini logout syaitan, adalah beberapa perkara yang saya nak tunjukkan sini, memang tak dapat nafikan. Syaitan tu memang mempengaruhi kita. Tetapi dalam buku ni, saya nak tekankan tentang syaitan bentuk manusia. Yang sebenarnya banyak merosak pemikiran kita. Ini termasuk yang dalam laman web, termasuklah macam contoh Satanic Verses, Satanic Verses, dan juga termasuklah contoh ajaran Qadiani, ajaran sesat, dan hari ini pun muncul beberapa ajaran sesat yang sebagainya yang seharusnya perlu dielakkan, begitu juga beberapa amalan-amalan yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara bendanya adalah beberapa sunnah kecil, iaitu seperti bila masuk waktu senja,
maka masuklah ke dalam rumah, tutup pintu dan sebagainya. Dan ini juga beberapa perkara yang boleh memelihara diri kita daripada daripada gangguan syaitan, termasuk syaitan yang tidak nampak dan juga syaitan yang nampak. Jadi itulah beberapa konsep asas yang ingin saya kongsikan di sinilah. Okey, kalau untuk satu lagi poin yang saya nak tunjukkan, macam contoh dalam login iman misalnya, saya cuba tunjukkan beberapa benda yang kadang-kadang kita begitu terpukau dengan, macam contoh kalau kita pergi zoo, kita terpukau dengan penguin, kita terpukau dengan polar bear. Sebab apa? Sebab kita tak pernah tengok. Tapi kalau saya kata kita tengok ayam yang ada di kampung kita, ke belakang rumah kita rasa macam tak terpukau. Sebab apa? Sebab biasa nampak. Kan? Tapi hakikatnya sebenarnya benda-benda yang tu sebenarnya benda-benda tu sepatutnya kita harus terpukau sama. Ia adalah merupakan satu bentuk ciptaan Allah SWT yang seharusnya mendekatkan kita bahawa wow, bukan senang nak buat ni kan. Betul. Macam contoh air. Kita begitu terpukau dengan kolam renang infinity, design yang macam-macam kan. Tapi kita lupa tentang air itu sendiri. Kalau tak ada air, tak ada kolam renang. Betul. Dan sampai sekarang tak ada orang pun air saintis yang boleh mencipta air. Betul. Kecuali dapat menerangkan air itu adalah H2O. Itu saja. Tapi di situ dah menunjukkan bahawa sekiranya kita bertafakur, berfikir secara mendalam, kat situlah sebenarnya ingin saya bawa untuk kita dapatkan iman tersebut dan kita lebih dekat dengan Tuhan. Baik sahabat-sahabat, kalau kita lihat tulisan daripada Dr. Zulkifli ni, iaitu kitab Lock Out Syaitan dan Lock In Iman ni, perbahasan dia agak mendalam sebenarnya. Tetapi perkataan dan ayat yang digunakan, doktor menggunakan terms yang mudah, lepas tu yang moden, yang dapat dapat menarik perhatian daripada orang-orang muda. Contoh ni bahagian 3, firewall daripada syaitan. Ada lagi, klik refresh. Klik refresh. Amalan sembahyang 5 waktu umpama refresh jiwa kita supaya iman sentiasa segar dan baharu. Sembahyang subuh menjadi refresh yang penting setiap kali bermulanya hari baru. So bahasa-bahasa macam ni sebagai orang awam kita baca, mudah untuk kita faham dan mudah masuk ke dalam hati kita. Jadi sahabat-sahabat semua, jadi saya promote lah sikit kan, bagi siapa-siapa yang nak beli buku ini, iaitu Lock In Iman, Lock Out Syaitan, terbitan baru oleh PTS Publishing House. Harganya harga biasa RM13 sebuah, ataupun senaskah. Nak beli kat mana? Boleh sahaja beli di mana-mana. Kedai buku biasa boleh dapat, daripada Shopee pun boleh dapat, insya-Allah. Baik. Jadi since dah promote ni, saya pun nak promote jugalah bagi sahabat-sahabat yang menyukai video ini ataupun yang masih baru di dalam channel Nasihat Mu'alaf, jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel Nasihat Mu'alaf, dan jangan juga lupa untuk tekan butang notifikasi yang berada di bawah itu. Mari kita sama-sama menyokong usaha dakwah. InsyaAllah setiap klik kita adalah kebajikan. Baik, Doktor. Jadi tadi kita bersembang pasal buku penulisan Doktor. Tapi untuk sekarang ni, Doktor masih lagi aktif dalam bidang penulisan? Ada masih lagi menulisan buku ataupun beralih ke penulisan-penulisan yang lain, Doktor? Okey, baik. Disebabkan saya ni ahli akademik, maka tidak dapat dinafikan penulisan akademik adalah suatu amanah dan tanggungjawab. Iaitu untuk artikel, untuk jurnal ilmiah dan juga buku-buku ilmiah. Walau bagaimanapun saya juga cuba untuk menulis dalam bidang-bidang yang memang saya minat, antaranya rencana. Okey, kalau rencana buat masa ni dengan berita harian, begitu juga dengan majalah-majalah dewan. Dan sumbangan itu juga saya juga ada juga beberapa manuskrip buku popular dan juga buku ilmiah yang sedang diusahakan.
Dan satu lagi benda, saya juga bukan sekadar menulis buku-buku yang bukan fiksyen dan ilmiah, saya juga terlibat dengan penulisan fiksyen, iaitu khususnya cerpen. Itu bidang penulisan saya lah. Dan itu pun saya cuba buat tapi dah tidak seaktif dululah. Tapi cuba juga buat. Saya ingat kali terakhir ada dua cerpen saya dibukukan sebelum ni, iaitu di dalam antologi cerpen Pinjamkan Dia Sebentar, iaitu antologi cerpen pertama di Malaysia tentang OKU, dan antara buku terlaris di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur satu masa dulu. Dan satu lagi antologi cerpen di antara Pusam dan Purnami, yang juga pernah mendapat antara buku terlaris di bawah ITBM, Institut Terjemahan Buku Malaysia. Jadi doktor terlibat dalam bidang penulisan ni dah berapa lama dah sebenarnya? Okey, saya sebenarnya bila fikir, saya sedar yang saya memang ada sedikit bakat. Apabila sewaktu saya tingkatan 3, saya menang dalam pertandingan cerpen peringkat sekolah. Yang lebih manis, yang dapat nombor 2, nombor 3 adalah pelajar tingkatan 5 yang ambil sastra. Itu yang saya ingat saya lah. Dan kemudian bila saya masuk ke universiti, saya sedar saya tak pernah pun stay up malam sampai ke pagi disebabkan study. Tetapi stay up malam sampai ke pagi untuk menulis pernah. Memang meminati menulis sejak daripada zaman sekolah menengah. Menulis sekolah menengah. Bila masuk universiti, yang saya cerita saya stay up tak tidur sampai pagi tu bukan sebab study. Sebab menulis, contohnya masuk pertandingan, kan? Dan ada jugalah yang menang, kemudian terbit. Dan saya ingat masa tahun akhir saya universiti, saya berpeluang siapkan satu artikel untuk satu jurnal yang diterbitkan oleh Majlis Agama Islam Pulau Pinang. Dan alhamdulillah sampai sekarang mendapat rujukan lah. Iaitu saya cerita tentang sejarah awal masyarakat Islam di Pulau Pinang dan juga masjid pertama di Pulau Pinang, iaitu Masjid Batu Uban. Maka apa kalau contoh panjang penulisan tadi, doktor bukan sahaja terus menulis, malahan perlu membuat kajian dulu sebelum nak mula menulis tu. Ya, pastinya lah. Cuma dalam bidang akademik, dia ada kajian yang dipanggil kajian yang sistematik dan memerlukan data-data empirikal lah. So yang itu lebih bersifat akademik lah. Walaupun bagi saya ahli akademik dia bukan setakat perlukan penulisan akademik untuk lingkungan dia, tetapi juga perlu dicairkan ataupun istilah lain perlu dibumikan untuk rakyat, untuk orang awam. Jadi sebab itulah bagi saya perlunya menulis artikel untuk akhbar dan juga majalah-majalah supaya masyarakat boleh mendapat ilmu tersebut. Baik doktor. Channel Nasihat Mu'allaf dibuat adalah kami nak membawa mesej untuk disampaikan kepada semua orang, bukan sahaja kepada segolongan orang je. Jadi saya ada dua soalan untuk doktor yang kita gabungkan jadi satu, doktor. Yang pertama, siapakah yang perlu menulis? Adakah macam kalau doktor mungkin doktor berkongsi, mungkin ada sahabat kita yang mendengar, dia akan kata tak apa, yalah ni doktor, ni PhD, memang dia adalah academician, memang patut dia menulis kan. Tapi apakah golongan seperti doktor sahaja yang perlu menulis ataupun semua orang, kebanyakan orang perlu melibatkan diri dalam penulisan? Yang kedua, apakah kepentingan untuk kita nak menulis? Contoh saya nak menulis, apa kepentingan? Okey, bagi saya macam inilah saya sebelum saya ada PhD pun saya ada lebih 10 buah buku pun. Jadi maknanya bukanlah sijil tu menjadi syarat untuk kita menulis. Sebab itulah bila kita luaskan skop pandangan kita dapati bahawa orang di peringkat antarabangsa mereka tak ada kelayakan pun, tetapi mereka gigih menulis. Mereka gigih menulis. Saya pernah minum bersama isteri saya di KLCC. Dan ketika saya minum, saya perhatikan ada satu pasang pelancong sibuk menulis catatan. Dan mereka berdua tidak bersembang pun. Kopi dah ada dah, tapi tulis. Lepas tu saya akhirnya
Saya tengok bila dia dah macam dah apa ni? Dah macam dah berhenti kejap, itu saya tanya, datang dari mana? Itu dia kata datang dari Norway. Jauh tu, datang dari Norway. Lepas tu mereka menulis. Jadi saya perhatikan bahawa mereka memang mencatat. Mereka suka mencatat dan mereka menulis. Dan bila kita dapati pun ramai pelancong-pelancong dari luar negara, akhirnya bila mereka kembali mengembara, mereka hasilkan buku-buku, karya-karya untuk dikongsikan kepada orang lain. Jadi bagi saya, memang tak dapat nafikan sijil kelayakan bukan satu syarat. Namun dalam bidang tertentu, ia memang memberikan satu syarat. Contohnya bidang akademik atau bidang di dalam suatu bidang keilmuan tersebut. Tetapi macam contoh karya fiksyen misalnya, tak semestinya. Memang macam contoh Michael Crichton, dia buat Jurassic Park. Dia adalah doktor perubatan. So kalau nak ikutkan, buat apa doktor perubatan nak cerita pasal dinosaur kan? Tapi maknanya dia tak jadi isu pun dalam dunia fiksyen. Siapa-siapa boleh menulis dalam bidang yang berbeza. Tapi kalau bidang keilmuan itu tak dapat nafikan. Tapi kalau bidang umum macam apa ni yang bersifat fiksyen ataupun bidang-bidang yang santai, maka dia tak jadi isu. Jadi soalnya ialah kita menulis ni, tujuan ni adalah supaya kita boleh kongsikan penulisan tu, pengalaman kita, ilmu kita kepada orang lain, supaya yang kita yakin kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, ia menjadi suatu ilmu yang bermanfaat. Selain daripada pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu bermanfaat kan, dan yang ketiga ialah doa anak yang soleh. Jadi tiga-tiga ni akan menjadi deposit amal walaupun kita dah mati, kan, berada dalam barzah, maka benda-benda ni akan menjadi saham kepada kita. Jadi saya melihat kepentingan menulis dan juga membaca itu bukan sahaja untuk amal kita, ya, sebagai bekalan kita supaya ilmu yang disampaikan itu berterusan, tetapi saya berpendapat bahawa kebangkitan ataupun pengekalan sebuah kebudayaan, peradaban, tamadun bergantung pada pemikiran sesebuah masyarakat tersebut. Dia bergantung pada pembacaan dan juga penulisan sebuah masyarakat tersebut. Jadi dengan penulisan itulah kita dapat menggambarkan bagaimana keadaan tamadun kita zaman kita sekarang ini. Sebab dia sangat penting sebab masyarakat ini berjaya dengan adanya tamadun itu ataupun tingginya tamadun itu, doktor. Selain daripada buku, doktor ada bawa ada juga cerpen, jurnal yang dibawa, doktor. Okay. Mungkin kita boleh tunjukkan, kongsikan bersama, doktor. Okey, sebelum daripada itu saya nak sentuh sikit pasal peradaban. Peradaban. Saya pernah terbaca satu buku menceritakan tentang Jepun. Pada abad ke-18-17, petani-petani di Jepun, dia berkongsi ilmu dan pengalaman mereka. Contohnya ada masalah serangan terhadap tumbuh-tumbuhan. Mereka catatkan di dalam macam buletin macam itulah. Saya mungkin saya silap. Tapi yang penting mereka merekodkan, mencatat benda tu dan dikongsikan kepada orang lain. Ini satu benda yang menarik. Maknanya kalau kita fikir, petani nak buat apa, nak berkongsi, menulis dan juga berkongsi. Jadi sebab itulah di Jepun antara benda yang melayakkan dia menjadi maju adalah budaya ilmu, budaya membaca, budaya menulis. Sebab itulah juga di antara petunjuk ataupun indikator kepada kemajuan satu peradaban berdasarkan kepada jumlah buku yang dihasilkan. Jumlah buku yang dihasilkan, jumlah buku yang diwacanakan, itu yang menjadi itu. Dan sebab itulah dalam Islam benda tu dah ada satu asas yang amat kukuh. Apabila Allah SWT menurunkan wahyu pertama, iaitu dalam lima ayat pertama dalam surah Al-Alaq. Al-Alaq, iaitu Iqra, a'udzu minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Dan kemudian ada surah Qalam pula. Itu Nun wal qalamu ala ma yasturun. Jadi itu antaranya lah. Okey. Jadi saya ada bawa sini beberapa tulisan-tulisan saya. Ini satu contoh lah. Satu contoh. Iaitu artikel ni terbit dalam majalah Dewan Budaya. Terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Sebenarnya tulisan ni adalah
sebahagian apa yang saya tulis dalam satu website dia panggil muslimheritage.com. Untuk makluman, tahun 2000 hingga 2004 saya temankan isteri saya buat PhD di UK. Dan pada masa itu alhamdulillah saya berpeluang menjadi salah seorang penulis kepada website ni. Dan untuk makluman, laman web ni adalah laman web yang paling terkini, paling komprehensif tentang peradaban Islam satu dunia. Jadi saya cadangkan tuan-tuan dan puan-puan untuk pergi ke laman web ini. Dan laman web ini ada satu produk yang telah dijenamakan yang begitu popular, iaitu 1001 Inventions. Boleh lihat dan antaranya diterbitkan oleh National Geographic. Okay. InsyaAllah kita akan masukkan link ini di bawah description nanti. Boleh, insyaAllah. Boleh rujuk. Okay. Jadi dalam masa yang sama, sewaktu saya di UK juga, saya berpeluang membuat sijil journalism, iaitu di bawah Writers Bureau College of Journalism. Jadi kat situ, masa tu saya pergi sana, ada orang cakap sambunglah master PhD. Tapi saya rasa masa tu kami tak mampu, kena uruskan anak-anak. Jadi masa tu saya nak buat master pun saya dah ada master. Jadi akhirnya saya buatlah sijil journalism. So alhamdulillah benda tu boleh membantu saya lah. Jadi kemudian juga benda tu meyakinkan saya, ni ada banyak lagi lah tulisan-tulisan. Ini adalah cerpen. Ini nampak macam lama, Doktor. Lama ni. Cerpen ni masa tu saya rasa saya tulis ni masa sebelum saya balik Malaysia dari UK. Cucu emak yang satu ni iaitu cerita pasal seorang cucu di UK yang begitu taksub kepada watak hidung kerbau pendek hidung penyek. Sebab di bumi Inggeris benda tu agak biasa. Kan, tipikal kan. Tapi kalau kita kat Malaysia ada, jadi pelik. Cerpen ni lebih kurang berapa tahun dah, Doktor? Cerpen dah lama dah ni. Cerpen diterbit tahun bila? Dalam masa rasa ni cerpen ni sekitar 2004 atau 2005 terbit. InsyaAllah sahabat-sahabat semua, kita akan masukkan juga link-link yang link-link kepada penulisan Dr. Zulkifli, di mana tuan-tuan dan puan yang berminat untuk membaca penulisan Dr. Zul, bolehlah pergi ke link yang telah disediakan. Doktor juga sebahagian daripada ahli Goodreads, betul? Ya, betul. Saya rasa saya begitu menghargai Goodreads ni sebab saya dapat berkenalan dengan orang-orang yang boleh membaca 100, 200, 300 buku setahun. Subhanallah. Saya pun tak mampu, Doktor. Jadi dengan sebab itulah saya benda ni memang betul-betul memberikan inspirasi kepada saya. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan membaca buku tentang membaca oleh Datuk Seri Zaini Ujang, di situ dicadangkan bahawa rakyat Malaysia, kalau ikut UNESCO punya kira-kira, kita kena baca setahun 30 buah buku. Setahun. Sepatutnya. Lebih kurang. Okey, lebih kurang. Jadi alhamdulillah tahun lepas saya berjaya capai, sebab saya letak sasaran 27 saya tak berani. Jadi alhamdulillah capai, dan tahun ni saya cuba letak lagi. Saya sedang usahakan. Dan kemudian apa yang saya buat adalah saya cuba disiplinkan diri saya membaca, dan kemudian saya akan buat ulasan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh juga baca ulasan buku saya di dalam Goodreads Malaysia yang bagi saya amat bagus, dan saya amat galakkan tuan-tuan dan puan-puan untuk menyertainya kerana boleh jumpa dengan ramai orang yang memang kuat membaca. Mereka bukan tak ada kerja tau. Jangan salah sangka. Apabila saya perhatikan mereka yang baca beratus-ratus ni, mereka profesional, ada pensyarah, ada peguam, ada pengarah, pengarah organisasi tertentu, dan senang cerita bukan kaleng-kaleng. Kadang-kadang masyarakat kita bukan saja nak menulis, nak mula membaca pun menjadi satu perkara yang berat. Tetapi sahabat-sahabat semua, insya-Allah pada video nasihat mualaf yang akan datang, saya akan berkongsikan kepada tuan-tuan puan-puan semua bagaimana kita hendak berjinak-jinak dalam membaca. Apa yang kita perlu baca, bagaimana kita nak baca. Dia ada step-stepnya, level-levelnya, kan. Jadi doktor, sebab masa tidak berapa mengizinkan doktor. Doktor, kalau kita lihat keadaan sekarang ini kan, cabaran agak besar bagi dalam bidang penulisan ataupun penerbitan sekalipun, kan.
kedai, contoh penerbit buku, penerbitan majalah banyak yang telah diberhentikan atas sebab demand untuk membaca itu tidak begitu tinggi. Ya. Hatta kita lihat pada hari ini pun orang ramai lebih suka menghadap handphone ataupun tablet daripada membaca buku. Kalau zaman kita dahulu, ya, saya pun tak tua sangat kan. Kalau dahulunya kita nak mencari suatu jawapan, kita merujuk pada kitab-kitab. Kita tahu kitab mana, muka surat mana kita nak cari jawapan. Tapi zaman moden sekarang ni, orang lebih suka merujuk kepada seorang yang bernama Ustaz Google. Tapi itu pun sebelum ni dah kira outdated, sebab Ustaz Google pun dah dapatkan data tu, tak tahu tepat ataupun tidak tepat, tetapi masih lagi kena membaca. Trend yang terbaru, doktor, adalah orang nak belajar sesuatu, search YouTube. Kan? Jadi mungkinlah kita pun saya pun utilize platform yang ada ini supaya menggunakan YouTube supaya kita dapat menyampaikan ilmu kepada orang ramai. Tapi apakah dalam keadaan macam ni penulisan masih diperlukan dan masihkah dia relevan, doktor? Okey, baik. Bagi saya, apabila Allah SWT menurunkan wahyu Iqra, bagi saya dia tetap relevan. Maknanya budaya membaca, budaya menulis, kan, dan budaya berwacana adalah tetap relevan sampai bila-bila, sampai hari kiamat. Namun begitu tidak dapat nafikan bila dikatakan tadi cabaran. Saya melihat beginilah. Kalau seseorang itu ingin menulis, tanyalah mana-mana penulis yang hebat sekalipun, mereka akan kata awak kena banyak membaca. Kalau tak, awak memang suka untuk menulis. Kan? Kalau dipecahkan kepada dua kebaikan yang manfaat dia, yang pertama adalah untuk menguasai domain ilmu itu sendiri. Kalau tak menguasai, macam nak menulis. Yang kedua adalah menguasai teknik-teknik mempersembahkan idea, kemudian kosakata dan sebagainya. Okey, itu satu benda. Sebagai contoh, Pak Samad, iaitu Isamat Said, mengatakan kalau nak menulis ada 5 tip. Yang pertama membaca, kedua membaca, ketiga membaca, keempat membaca, kelima menulis. 4 kali baca, 1 kali tulis. 1 kali nulis. Dalam Hamka pun pernah menyebutkan perkara yang sama. Untuk orang yang ingin menulis, bacalah, kemudian baru menulis. 3 kali baca, betul. 1 kali tulis. Ya, betul. Jadi sebab itulah kalau kita lihat hari ini, walaupun ilmu tu boleh dapat dalam pelbagai sumber atau pelbagai cara, tapi membaca tetap nombor 1. Walaupun kita boleh baca, katalah kita nak tanya satu hukum. Katalah di Malaysia ni saya lihat antara yang paling aktif ialah Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Kan? Saya rasa paling aktif lah bagi saya lah setakat ni di Malaysia. Dalam penulisan. Dalam penulisan dan juga menjelaskan tentang hukum dan sebagainya. Walaupun tetap bila kita buka, kita kena baca. Dan bila ada senarai rujukan tu, kalau kita nak lebih mendalam, kita kena pergilah untuk semak balik rujukan tersebut dan kita tetap kena baca. Kenapa? Walaupun tadi sebut kita gunakan tablet sekalipun, tetap kena membaca untuk memahami sesuatu ilmu kan, sesuatu ilmu tersebut. Jadi kalau memang tak dapat nafikan dalam keadaan zaman sekarang ni, lebih dalam keadaan gawat, penerbit pun menghadapi masalah untuk penjualan dan sebagainya. Tapi budaya penulisan perlu diteruskan. Sebenarnya tidak nak kata kalau teruk ialah keadaan ekonomi mungkin dia membawa kesan kepada pembelian buku itu. Tetapi kalau kita lihat pesta buku ataupun yang sangat terkenal di Malaysia, Big Bag Booth, ya. Kalau kita lihat penganjurannya setiap tahun, orang yang pergi ke pesta tersebut masih lagi sangat ramai. Yeah. Even tahun ni pun tetap dijalankan, walaupun berbentuk online. So demand orang yang membaca itu sebenarnya ada. Betul. Cuma perlu dipertingkatkan lagi. Betul. Doktor, jadi bagi orang ataupun sahabat-sahabat kita yang ingin berjinak-jinak dalam penulisan, apa tips seberingkas
saya akan buat satu video lagi tapi seberingkas. Apakah tips untuk orang memulakan menulis selain daripada baca, menulis? Okey, pertama kita kena tahu kekuatan kita lah. Kita nak tulis apa. Kan? Bidang kita nak tulis apa. Dan kemudian satu lagi kita kena tahu juga jenis penulisan yang macam mana. Kadang-kadang orang melihat penulisan ni lebih kurang sama je. Tapi bidang penulisan cukup luas. Okay, kalau saya bagikan kepada dua, fiction, bukan fiction. Fiction ni pula pecah lagi. Cerpen, novel, teater, puisi. Puisi pecah lagi. Puisi tradisional, puisi moden dan sebagainya. Dan tak ada orang boleh kuasai semua benda. Kan? Saya ambil satu contoh, almarhum Cikgu Shanun Ahmad. Dia begitu hebat dalam penulisan cerpen. Tetapi mungkin dalam penulisan drama itu tidak baginya. Jadi maknanya masing-masing ada kelebihan. So, maknanya poin saya yang kedua tadi adalah selain daripada kita tahu apa kekuatan kita, kita kena tahu jenis penulisan yang macam mana yang sesuai dengan kita. Kita kena faham benda tu. Dan kemudian yang ketiga bagi saya, kalau kita nak hasilkan rencana ataupun buku sekalipun, bagi saya tabiat menulis kena ada. Dia harus menjadi satu tabiat ataupun habit. Jadi dengan sebab itulah saya mencadangkan. Kalau dulu waktu saya kendalikan bengkel penulisan, saya amat cadangkan, galakkan ataupun wajibkan untuk ada blog. Tapi sekarang ni dah tak ada blog, jadi kena adalah mungkin media sosial yang lain, Twitter, Facebook dan sebagainya, dan kena menulis. Kalau tak hari-hari, mungkin seminggu sekali. Jadi kat situlah nanti sebenarnya bila kita menulis, kita sebenarnya dia merupakan satu latihan. Dia macam naik basikal juga. Kalau kita tak rajin naik basikal, macam kita nak pandai. Kan? Tetapi menulis macam tu juga. Bila kita banyak kali menulis, kita boleh okey, kita nak gunakan kosakata ni, gaya ayat yang macam ni. Dan kemudian satu lagi, bila dapat respon, tulisan yang macam ni, entry ni, ramai orang suka, respon. Mana kat situ kita tahu apa tulisan kita yang orang suka baca. Sebab tu kadang-kadang ada orang kata tulis short sendiri kan. Memang betul short sendiri, tak masalah. Tapi sekurang-kurangnya kita tahu apa yang orang tu dibaca. Penulisan yang kita lakukan itu sebenarnya tidak semestinya untuk diterbitkan sebenarnya. Tidak semestinya. Tapi kalau kita nak terbitkan, macam contoh untuk majalah atau surat khabar, ada satu poin yang penting adalah kita bukan tulis semua apa yang kita tahu. Tapi kita tulis apa yang orang nak tahu. Ini yang payah sebenarnya. Ini yang payah. Ini yang payah. Sebab kadang-kadang sebab tu macam orang bercakap juga. Dia nak bercakap berjam-jam tak habis-habis, tapi orang tak apa nak dengar pun. Tapi sebenarnya macam juga menulis. Kita menulis semua benda kita nak tulis kan. Tak perlu nak cerita pun semua orang nulis. Tapi kita nak nulis apa yang orang minat nak tahu. Itu yang mahal. Jadi less is more. Baik, terima kasih doktor. Sebenarnya ingin saya sampaikan kepada doktor dan mungkin sampaikan kepada sahabat-sahabat penonton kita, ya, mungkin sedikit tips ataupun perkara yang saya lakukan secara rutin walaupun sibuk dengan kerja hakiki, walaupun dengan channel YouTube, ya. Ada 3 perkara yang saya wajibkan kepada diri saya untuk saya buat, praktiskan secara istiqamah setiap hari. Yang pertama, since saya ada channel YouTube, jadi satu hari 1 jam saya dapatkan informasi baru tentang penggambaran, editing dan juga sebagainya. Yang keduanya, setiap hari saya mesti membaca walau sesibuk mana, sekurang-kurangnya 30 muka surat. Itu yang saya set my daily punya limit, sekurang-kurangnya 30 muka surat dan sekurang-kurangnya ada separuh muka surat penulisan. Tak kiralah penulisan itu dalam Facebook ataupun jurnal ataupun penulisan yang sedang saya buat sekarang ni. Itu yang supaya dapat maintain kekalkan momentum itu. Betul. Baik. Tapi ada kena tambah satu lagi. Ya. Kena berada dalam lingkungan. Macam tadilah, bergaul dengan kumpulan penulis, kumpulan pembaca dan terlibat dengan program-program yang berkaitan dengannya. Jadi mungkin dengan connection bersama dengan doktor, doktor boleh bawa saya ke tempat yang lebih jauh. Baik, kita pun sudah sampai ke penghujung doktor. Jadi untuk sekali lagi, ya, bagi sahabat-sahabat yang menyukai video ini, jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel Nasihat Mu'alaf.
Jangan juga lupa untuk tekan butang notifikasi yang berada di bawah itu. Mari kita sama-sama menyokong usaha dakwah ini. Setiap klik anda adalah kebajikan. Dan tidak lupa juga, saya ingin mengambil peluang ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada penaja baju rasmi Nasihat Mu'alaf. Ya, baju yang saya pakai hari ini ialah daripada Lan Collection. Di mana Lan Collection? Lan Collection terletak di Larkin Central, Johor Bahru. Ya, Larkin Central tingkat 1. Kalau nak buat baju raya, baju corporate, baju casual, baju yang cantik, pergilah cari Line Collection, terletak di Larkin Central tingkat 1, Johor Bahru, insya-Allah. Dan insya-Allah pada video yang akan datang kita akan sampaikan juga tips-tips untuk menjinakkan diri untuk membaca, dan juga tips-tips asas untuk memulakan penulisan, insya-Allah. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Zulkifli Khair, ya. Dan akhir sekali, 1 minit doktor, bagi nasihat kepada sahabat-sahabat kita, ya, mungkin nasihat untuk penonton yang ingin menjinakkan diri ataupun tidak pernah terfikir untuk menulis, tapi mungkin sedikit nasihat supaya kita dapat mulakan menulis itu. Ya. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ya, menulis ni kita meninggalkan satu macam legasi, ya. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita meletakkan ilmu tu boleh dipanjangkan, ya, boleh dipanjangkan, bermanfaat. Maknanya kata kalau hari ini kita mengajar, orang catat, orang dengar, dia boleh hilang. Tapi bila kita menulis, maka benda tu boleh disimpan. Walau bagaimanapun, katalah tuan-tuan dan puan-puan terlibat dengan penulisan di dalam artikel, rencana, kadang-kadang dia juga boleh hilang. Dia tak sama dengan penulisan buku. Jadi bagi saya, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ingin meletakkan satu cita-cita untuk menulis, letakkan sasaran akhir ialah buku. Kerana apa? Kerana artikel dalam majalah, dalam jurnal, benda tu nak letak dekat rak buku pun susah sikit, kan? Waktu macam saya letak kat kertas macam ni, kan, orang pun tak minat nak baca. Tapi bila letak dalam buku, maka orang akan baca. Isunya adalah bukan soal orang suka tak suka, tapi benda tu adalah bermanfaat. Jadi sebab itu saya rasa saya juga mendapat inspirasi daripada almarhum atuk saya, Al-Ustaz Ahmad Sun Haji, yang telah menghasilkan buku Mari Sembahyang, dan juga tafsir Quran 30 juzuk, iaitu tafsir Amrul Asir, yang asalnya diterbitkan oleh Pustaka Nasional Singapura dan sekarang diterbitkan oleh Pustaka Salam. Saya rasa itu saja, insya-Allah. Sebab terakhir, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala adalah orang yang umur tak panjang, sekitar lebih kurang 40 macam tu, kan. Dia menghasilkan karya yang cukup besar, kan, 40 hadis. Kemudian Al-Azkar, Riyadhus Shalihin, masya-Allah. Sehingga ke hari ini orang baca, walaupun beliau sudah meninggal beratus-ratus tahun dahulu, dan jariah, dan dia terus berterusan. Betul. Itu saja, insya-Allah. Baik, terima kasih doktor, dan terima kasih sahabat semua, sehingga kita berjumpa lagi di video yang akan datang, insya-Allah. Dengan itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.